Okay. So untuk this part, okay, kita tengok laju-laju sikit. Okay, di mana soalan nombor 1 ni adalah berkenaan dengan properties of water. Okay, so untuk properties of water, kalau you tengok dia kata figure 1 show a water strider, animal ni able to walk on water surface. Which statement below is most correct? Explain this situation. Gambarnya pun besar so, pilihan jawapan dah tak nampak dah. Okay, yang mana yang correct? So kat sini kita nak pilih satu je yang betul. Okay, kalau kat sini kita tengok apa yang menyebabkan dia boleh berdiri. Ini berkait dengan ciri surface tension. Okay, high surface tension. Dan yang bertanggungjawab terhadap surface tension adalah cohesion anak-anak. Okay, di mana cohesion ini terbentuk apabila daripada satu water molecule dengan water molecule lain. Okay, satu molekul dengan molekul lain ini dia ada hydrogen bond. Kalau H dengan O kan. Okay, kalau this one dia akan ada hydrogen bond dengan O lain. So, hydrogen bond inilah yang bertanggungjawab menghasilkan cohesion dan berkait dengan surface tension. Okay, so kalau fakta dia kata yang mana correct, adhesive force between water molecule. Kalau adhesive dia mesti water dengan benda lain. Water with apa? With air ke apa. So ini adhesive force tak betul kalau kita nak kaitkan tentang surface tension. Okay, so cohesion adalah yang bertanggungjawab terhadap surface tension. Tapi macam mana? Apa yang menyebabkan kalaulah air tu kita titiskan ada permukaan, ada surface tension ni? Dia disebabkan oleh unequal attraction. Dekat kawasan mana yang ada unequal attraction antara air dengan water surface? Kawasan atas ni je unequal. Tapi pada bahagian dalam ni equal je. Setiap satu water dia terikat secara hydrogen bond. So sebab tu jawapan dia this one. Okay, kalau this one yang salahnya perkataan equal. Dua ni yang salahnya adhesive force. Surface tension kita kaitkan dengan cohesion. Okay, soalan nombor 2 ni berkaitan dengan glucose. Okay, molekul mana yang ring form is favor? Okay, compared to linear form due to its stability. Yang mana melibatkan disaccharide. Okay, yang ni you kena ingat tentang structure. Okay, kalau disaccharide melibatkan alpha glucose, dia merujuk kepada struktur maltose. So untuk maltose, you kena ingatlah alpha glucose ini dulu madam ajar you. Okay, you kena tengok setiap satu kaki dia. Okay, di mana carbon number 1, 2, 3, 4, 5 kan. Madam kata setiap satu ni ada tangan. Okay, apa yang you nak kena tengok dekat jawapan ni? Okay, carbon number 1, kalau alpha glucose dia bawah, bawah, atas, bawah. So, OH carbon number 1 mesti bawah, number 2 pun mesti bawah, number 3 mesti ke atas, number 4 mesti dekat bawah. Dan pada carbon number 5 ni terikat CH2OH yang merupakan carbon nombor 6. Ini satu alpha glucose tau. Yang lain ni H. Okay, ini baru satu alpha glucose. Di mana kalau maltose dia melibatkan alpha glucose ini bergabung antara carbon number 1 dengan carbon number 4. Dan terbentuklah alpha 1,4 glycosidic linkage. Okay. So kita detect pada bahagian jawapan ni, okay, yang mana yang salah. Jawapan yang betul adalah A. Okay. Kalau yang B ni kenapa salah? Kita tengok B kenapa salah. Okay. Carbon number bawah, bawah, atas. Yang carbon number 4 terikat. Okay, this one betul. Yang ni, ini carbon number 1 dia tau. Bawah, bawah, atas. Yang ni sepatutnya bawah. Ni salahnya. Kalau this one bawah, atas. This one dah salah. Okay. Kalau kita tengok yang terakhir ni, apa yang salahnya? Korang jangan tersaikung dengan benda ni. Bawah, atas. Ini juga salah dia. Sebab ingat ni carbon nombor 1, ni carbon nombor 2. Itu cara nak tengok untuk soalan this one. Okay, soalan nombor 3. In observing epithelial cell under a microscope.
Okay, the cell are arranged in single layer and look tall and narrow. Kat sini dia dah bagi tahu dah. Single layer kita dah tahu, simple. Simple merujuk kepada satu layer. Semua betul. Look tall and narrow. Tall and narrow. Narrow ni sempit. Dan nucleus dia located near to base. Ingat, kalau dalam animal cell, okay, layer yang di attach ni kita panggil basement membrane. Dan nucleus dia near to basement membrane. So, ini adalah jenis mana? Simple columnar epithelial. Kalau squamous bentuk apa? Bentuk air mata sikit macam ni. Okay, ataupun flat. Yang attach pada this one. Dan nucleus dia pun leper. Kalau cuboidal, bentuk persegi sikit macam ni. Dan dia punya ni round. Ini ada ke? Simple. Transitional. Ni tak wujud ya. Jangan merepek. Soalan nombor 4. Okay. Gambar ni dah menunjukkan dah dia ni siapa. Ni siapa ni? Siapa tisu ni? Kecilkan sikit lah. Xylem. Okay, xylem. Tapi xylem anak-anak, you kena ingat. Okay, xylem terbahagi kepada dua jenis. Sama ada dia adalah tracheate ataupun vessel element. Okay, kalau you tengok rupa ni, dia macam juga yang dekat flowworm tau. Okay, dekat flowworm, dia ada juga yang mana yang kita kata flowworm tu dia ada sieve tube kan. Tapi beza sieve tube dia tak ada dekat dinding keliling dia ni tak ada pit. Bila ada pit, confirm dia xylem. Dan kalau dia lebar, dia adalah vessel element. Maknanya dia bukan satu, dia bertindih-tindih banyak-banyak. Kalau tracheate ni dia lebih tirus. Dia bentuk dia tirus macam ni. Okay, ni lebar. Okay, so dia tanya apa? Function. Untuk tisu ni, kalau xylem, function mestilah kena berkait dengan air. So, site of photosynthesis, salah. Flexible and elastic support. Ini bukan kerja dia. Support-support ni mestilah ground tissue. Flexible and elastic support ni macam collenchyma. Okay, transporting water and mineral from root to shoot. This one lah. Kalau organic material ini, confirm lah dia merujuk kepada, ini mestilah flowworm. Okay, site of photosynthesis ni, parenchyma. So, you boleh print dan you boleh conteng benda lah untuk ingat-ingatkan you balik. Okay. Alright. Gambar plasma membrane. Dia kata, which model? Show model. Apa nama model plasma membrane anak-anak? Fluid mosaic model. Ada sebab kenapa dia nama fluid. Dia pasal pergerakan protein dan fosfolipid. Ada sebab kenapa nama dia mosaic. Sebab several protein embedded and attached. Tapi apa dia tanya? Identify structure derived from lipid. Yang mana 1, 2, 3, 4 ni adalah adik-beradik lipid. Lipid tadi kita kata triglyceride, phospholipid, steroid. Yang mana? Yang mana yang merupakan komponen lipid? You kena ingat yang ni, yang kepala dengan kaki ni, ataupun yang dua layer ni kan. Inilah nombor 3 ni. Okay, this is phospholipid. Adik-beradik lipid lah ni. Phospholipid. Okay, di mana dia phospholipid bilayer ini yang menyebabkan membran tu ada ciri selective permeable. So, this one betul. Okay, ada tak lagi? Karbohidrat bukan. Nombor 2. Siapa nombor 2 ni? Very good. It is kolesterol. Kalau you tengok balik dalam nota, kolesterol ini adalah contoh kepada steroid yang terdiri daripada 4 ring structure. Very good. So, walaupun ni bukan soalan aneka gabungan, sebab dia lebih kepada mengetahui struktur. Dia bukan pilih-pilih apa pun. So, jawapan dia mestilah yang mengandungi 2 dan 3. So, pilihan jawapan dia yang mana? Okay, B kan? Okay, yang B ni. Okay. So, seterusnya soalan nombor 6. Which of the following event does not take place during mitosis? Okay, mitosis, kita tahu dia akan ada 4 event. Sekejap, boleh tak nak scroll? Terus 2 soalan. Okay, so mitosis, kita tahu untuk mitosis, okay, ada Pak Mat. Okay, so event
Kadang-kadang dia jahat sikit soalan ni. Event dengan behavior itu dia tercampur. Tapi you kena tahu, memang setiap satu ni ada event dia, dia ada behavior dia. So inilah yang berkait. So dia kata the chromosome centromere lies at metaphase plate. Ada tak? Kan chromosome centromere lies at metaphase plate. Berlaku tak benda ni? Pada waktu metaphase tu kromosom align at metaphase plate. Tapi dia punya centromere tu attached to spindle fiber. Okay. This one daughter chromosome. Okay, dia nak yang does not. Ini yang you tulis kat kertas say for you. Does not. Pandang selalu nak mana yang does not. Okay, this one berlaku. Daughter chromosome move toward opposite pole at the end. Okay, this one waktu metaphase. This one move at the end of cell. Betul? Okay, ini boleh merujuk pada anaphase atau telophase. Okay. Pair of homologous chromosome line up at metaphase plate. Adakah waktu mitosis homologous chromosome line up? Tidak ya. Dia mesti kromosom saja. Homologous chromosome ini masa metaphase 1 meiosis. So this one. Okay. Check juga sister chromatic separate during anaphase. Yang ni betul. So jawapan dia adalah C. Soalan 7 ni dah masuk soalan genetic inheritance. So you kena ingat genetic inheritance pun banyak. Okay, ada 5 juga soalan. Okay, Mendel principle of segregation. So ini merujuk kepada first law. Kalau first law dia berkait dengan dihybrid ke monohybrid. Mendel 2 je, dihybrid ke monohybrid. First law monohybrid ke dihybrid? Monohybrid. Okay, very good. It is monohybrid. So, apa yang perkataan yang sesuai berkenaan segregate ini? So, kita bacalah segregate ni kan Madam kata separate. Perkataan lain, kalau first law ni you kena cari perkataan separate, you kena cari perkataan during gamete formation. Okay, so allele from one parent must. Must ni menutup. The expression of allele. Ada ke dia cakap macam ni? Segregate? Tak ada. Must ni yang salah. Dia tidak menutup. Dalam segregation dia nak kata waktu formation of gamete, kalau parent tu ada A besar atau A kecil, mungkin anak dia dapat A besar, mungkin anak dia dapat A kecil. Itu maksud dia. So must ni tidak berlaku. Allele separate from each parent during formation of gamete. Yang ni mungkin betul. Tapi hati-hati, takut ada jawapan yang lebih tepat. Hybrid will express phenotype intermediate between two parental genotype. Ada ke segregation bagi tahu? Katalah A dengan A besar A kecil, ciri A kecil akan ditutup oleh A besar dalam law ini. Benda ni betul. Tapi adakah ada dalam law ni? Tak ada. Law ni cakap pasal separate ni je. Okay, true breeding parent produce offspring of the same phenotype. Okay, true breeding, anak dia sama dengan parent. Fakta ni memang totally salah. Okay, dan langsung tak berkait. So, untuk law of segregation, law of independent assortment, you kena cari kata kunci. Kalau law of independent assortment, iaitu berkait dengan second law, berkait dengan dihybrid, kita cerita pasal waktu metaphase tu, dia menyusun secara independent, independently assort, ataupun randomly arrange. Itu kata kunci. Tapi masih lagi dalam gamete formation. Okay, so this one adalah jawapan dia B. Okay, so seterusnya soalan nombor 8. Okay, 8 dan 9. Okay, soalan ni ada yang student saya tanya. Kelas lain. Okay, which of the following represent possible genotype? Genotype mesti combination of huruf result from the cross between individual B besar dengan B besar B kecil. Ni kenalah cross B besar cross dengan B besar B kecil. B besar ni sama, so satu je gamete dia. But this one B besar B kecil. So, apa possible anak dia? Ini gunanya kertas. Okay. B besar, B kecil. Okay. So, resulting from the cross between individual ini. Okay. Apa possible genotype? Anak dia, adakah B besar saja? Salah. Anak dia ada dua ni. B besar, B kecil saya. Salah. Okay. Adakah yang tiga-tiga ni? Tak salah. Betul ke jawapan dia C? Siapa yang dah ada print? So, maksudnya soalan ini must do cross. Kalau soalan dihybrid, dia keluar macam yang tadi kan, yang dekat soalan 23 ke berapa tu, dia sebenarnya mesti ada trik di mana dia nak tengok you ni betul-betul alert tak. Benda tu sebenarnya tak perlu buat cross pun. Ada 1-2 je kena buat cross sebab tak logik. Soalan 2 minit. Kalau ni logik lah, laju je boleh buat. Kecuali you tak faham macam mana cara nak derive gamete ni.
Dia memang tak nilai this one. Tapi bila you dah buat, you dapat. Soalan 9 pula. The progeny of F1 from a cross between true breeding dominant. Yang ni kena baca betul. Progeny, dia nak progeny F1. Bila dia cross between true breed. Kalau true breed ni, kata kunci dia adalah homozygous anak-anak. Okay, round seed pea plant. Okay, round seed pea plant with a wrinkle seed pea plant. So, dihybrid ke monohybrid ni? Dia cerita pasal ciri apa je? Round seed, wrinkle seed. So, shape of seed. Madam, macam mana nak cross? Dia tak bagi pun lah. Korang bagi je lah. Round. R kecil wrinkle. Dia tak bagi. Kita buat true breed, maknanya R besar cross dengan R kecil. This one tak payahlah nak buat gamit-gamit. You tahu kalau R besar, R kecil, anak dia F1 akan jadi R besar, R kecil. Okay. Then dia kata, predict the result of F2 generation. Okay, bila F2 ini kita buat self-pollinate R besar, R kecil cross dengan R besar, R kecil. So, anak dia kita akan dapat apa? Ini tak payah cross pun tak apa. Pergilah tengok dekat monohybrid self-cross. Anak dia kita dapat 3 nisbah 1. 3 ni adalah yang dominant. 1 ni adalah yang recessive. So, bila dia kata hasil F2 yang lepas self-pollinate ni maksud dia sama dengan self-cross. All seed round. Salah lah. Tak. 3 nisbah 1. All seed wrinkle. Salah. 1/4. Kenapa 1/4? 3 tambah 1 ni total anak dia 4. So, adakah 1/4 round? Tak. Round ada 3. 1/4 wrinkle. 1 daripada 4. Betul lah yang ni. Yang ni lah jawapan dia. Okay, so soalan seterusnya adalah bab mutation. Okay, yang ni boleh jawab tak? Okay, tips untuk jawab this one, simple. Okay, caranya apa? Kalau madam kata, you kena salin balik lah huruf-huruf ni. Okay, kalau kat komputer tak boleh lah buat macam ni kan. Kecuali lah kalau you buat kat iPad. Kalau saya salin sekejap, saya nampakkan trend ni. Tapi kalau mata you boleh nampak, tak ada masalah. So, for this one, dia memang nak tengok ini adalah contoh gene mutation. Okay, di mana untuk gene mutation. Lepas ni kelas apa? Kemis. Oh, kemis. Dengan Cik Arif. Okay, matilah saya kalau habis lambat. Okay, following show the type of gene mutation. So, sequence 1. CGA sama TTA sama CAC. Ni CCA. CAC jadi CCA. Okay. Yang belakang kena tengok dulu. Kalau sama, possible dia adalah substitution ataupun inversion. Kan? Betul tak? Substitution ke? Macam mana dia substitute kan? Substitute dua-dua ke? Inverse. So katalah kita kata inverse. So kita tengok. Okay, inverse. Yang ni. Betul tak yang hujung ni substitution? Okay. CGA sama, TTA sama, CCA sama. GGC. This one TGC. Tengok ujung. TATA. ATA sama. So mungkinlah T ini substitute by G. So betul lah this one. Kalau this one tadi you tak sure, you kata mungkin inversion, mungkin substitution kan. Tapi mana yang salah dah tu? Deletion. Confirm bilangan sama, takkan deletion atau insertion. Potong siap-siap. So you tengok antara dua ni je. Okay. So hati-hati juga bila buat pakai komputer. Saya hari tu saya klik dah jawapan ni. Tiba-tiba masa saya scrolling, nak scroll ke bawah, automatik jawapan saya tu sebab mungkin saya tertekan dekat base ini, dia terubah ke jawapan yang bawah. Okay. Dan soalan seterusnya ni pula adalah berkaitan dengan chromosomal aberration pula. Di mana kalau aberration yang saya bagi kata kuncinya tidit tu, dia tak ada perkataan base. Dan apa bezanya A, B, C, D, E, F, G? You tengok A, B, C, D, E, D, C, D, E ni 2 kali. So kalau macam ni case apa? Terduplicate. Duplicate. So mana yang bukan duplicate? Ni confirm lah obviously. Okay, tapi yang mana yang betul? Ni A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, F, G. So D, E ni hilang. Okay, adakah dia inversion? Salah. So jawapan dia this one. So this one adalah soalan bonus lah. Tapi untuk mutation dia memang akan keluar satu-satu. Gene mutation dia akan tanya, aberration dia tanya, Cridusha ke dia tanya. Kalau yang this one mungkin geng dengan Cridusha di mana melibatkan that one. Okay, boleh.
boleh jadi. Soalan seterusnya, this one yang kita dapat detect. Dia kata what human karyotype determine about this person. Kat mana error dia? Kalau keluar gambar ni, you kena detect setiap pasang ni sepatutnya kena ada 2. Cari yang kurang dari 2 atau lebih dari 2, dan ini akan berkait dengan aneuploidy. Tapi untuk aneuploidy, okay, kes yang kita belajar hanyalah extra 1 ataupun missing 1. Tapi contoh yang you kena tahu adalah macam kita bincang tadi, Down syndrome. So kat sini you kena tengok dia ada 3. So Down syndrome, tapi dia lelaki ke perempuan, tengok kat pasangan yang ke-23. Kalau ni satu besar satu kecil, dia adalah XY. Kalau besar dua-dua, dia adalah XX. Okay, so kalau this one, jawapan dia sepatutnya male Down syndrome ni.